والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر بتمم بخير وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال نفعنا الله به. Kita dah masuk pada perbahasan hadis yang pertama daripada kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi syarhi Arba'in An-Nawawiyah. Qala nafa'ana Allah bih. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay sami'tu sawtahu. Jadi maksud sami'tu Rasulullah maknanya sami'tu sawta Rasulillah. Yang kana yang didengar adalah suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hala kaunihi yaqul, hal keadaan baginda Nabi mengucapkan innamal a'malu binniyati. Ay innama sihhatuha biniyatiha. Iaitu maknanya sesungguhnya sahihnya amalan tersebut adalah dengan niatnya. Innamal a'malu binniyati maksudnya innama sihhatul a'mali binniyat. Fala yasihhul 'amalu biduni niyatin. Maka tidak sah niat amal tanpa niat. Maksud ditakdirkan dengan sah ataupun ditakdirkan dengan sihah. Kenapa? Karena kalau tak ditakdirkan dengan sihah, maka al-a'mal tetap berlaku kadang-kadang walaupun orang tadi tak berniat. Buktinya ada orang dia dah buat satu perkara tapi dia beritahu kata tadi dia tak niat tadi. Maka sebab tu perlu ditakdir dengan sihah. Kalau tidak nanti kita akan jadi bertembung dengan waqi'. Waqi' ada orang yang beramal, buat amalan walau dia tak ada niat apa. Jadi macam mana boleh innamal a'malu binniyat. Ada orang buat amalan tanpa niat, maka ditakdir apa dia? Yang tepatnya sahihnya amalan tersebut dengan niat. Itu. Tak boleh amalan saja dengan niat sebab ada orang dia bangkit-bangkit dia buat terus ya. Dan amalan tu berlaku. Dia tanya tak ada niat. Habis tu Nabi kata sesungguhnya setiap amalan tu dengan niat. Habis tu orang tadi bangun tak ada niat. Maka kita kata ya amalan tu berlaku kerana tidak ada niat, tapi yang dimaksudkan dalam hadis ni sahihnya amalan tersebut dinilai dengan niat. Kalau dia buat amalan tanpa niat maka tidak sahih. Waqila sebahagian mengatakan la hajata ila taqdiri hadzal mudhaf wa huwa sihhah. Tidak ada hajat untuk kita takdirkan mudhaf dia dengan sihhah, lianna al-murada karena maksudnya apa dia? Nafyu haqiqatil amal bintifa'i ruknihi aw syartihi wa huwa niyyah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah menafikan haqiqatul amal. Dengan dinafikan rukun syarat-syarat dia iaitu salah satu rukun dan syaratnya iaitu niat. Maka dinafikan terus amal tadi. Innamal a'malu binniyat. Maknanya kalau kata tidak berniat maka tidak ada amal tu hakikatnya. Walaupun zahir ada amalan tapi sebenarnya tidak ada amalan apapun. Wa taqdir, maka takdir apa dia? Innama wujudul a'mali syar'an kainun binniyati. Sesungguhnya wujudnya amal tadi secara syarak, maksudnya diiktiraf oleh syarak kalau dengan keadaan berniat. Fa idzan tafatin niyyatu intafal amalu. Bila mana ternafinya niat maka ternafilah amal. Bimakna annahu ghairu mu'tabarin syar'a. Maknanya dia tidak diiktibar pada sudut syarak. Tamam? Macam ayat Quran Allah Ta'ala sebut la yamassuhu illa al-mutahharun. Okay? Quran tidak disentuh melainkan oleh orang-orang yang mutahhar. Mutahhar dimaksudkan dalam tadi adalah malaikat Allah Ta'ala. Karena kita dipanggil mutatahhir. Kita bukan mutahhar, kita mutatahhir.
Baik, kalau kita takdirkan kata mutahhar, kalau dengan sabil mubalaghah, kalaulah malaikat pun sentuh yang suci pun kena dalam keadaan yang tersebut, bagaimana kita yang mutatahhir ni, lebih lagi lah utama untuk sentuh dalam keadaan bersuci. Baik, sekarang ni nak tanya, berlaku tak sentuhan pada Quran oleh orang yang tak ada wuduk? Berlaku. Baik, macam mana larangan tadi sebut? La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak disentuh Quran ini melainkan oleh orang-orang yang suci. Oleh yang suci. Tapi Quran ada aja disentuh oleh orang yang tak suci. Kalau kita gunakan ayat tadi dengan makna khabar, ada kata ini insya, ataupun dia panggil khabar bermakna insya. Maksudnya ni khabar tapi maknanya insya. Maknanya apa dia? Larangan, jangan disentuh melainkan oleh orang yang suci. Itu tak apalah, selesai. Baik, kalau kita gunakan dengan makna khabar dia, maksudnya Quran tidak disentuh melainkan oleh orang-orang yang suci. Tapi ada aja orang yang tak ada suci. Orang yang mungkin haid yang disentuh Quran. Dan orang bukan Islam yang beli Quran yang sentuh Quran. Tu macam mana nak nafi dengan ayat tadi? Kan kita nak kata kalamullah mukhalafah dengan waqi'. Tak. Maka kata ulama ditakdirkan. La yamassuhu massan syar'iyyah. Maksud tidaklah disentuh dengan sentuhan yang diiktibar oleh syarak illa al-mutahharun. Kira orang yang bersuci. Faham ni? Faham Islamuddin? Kurang faham? Yang lah kali. Yang akhir tu tak faham tahu nak tu. Quran, ni Quran. Allah Ta'ala kata la yamassuhu illa al-mutahharun. Tak disentuh melainkan oleh orang yang suci. Baik, sekarang ni ente tak ada wuduk. Ente sentuh Quran waktu tu. Faham? Baik, berlaku tak sentuhan? Berlaku. Baik. Soalan dia, dan Quran kata tidak disentuh melainkan oleh yang suci. Baik, ni ente sentuh. Jadi macam mana ayat tu? Kan kata Allah Ta'ala sebut tak betul. Kata tidak disentuh melainkan oleh orang yang suci. Ni ada orang sentuh. Orang yang tak bersuci sentuh. Salah seorang dia, orang yang pegang tu, contoh dia tak ada suci. Ini macam mana kita nak kata? Maka ulama jawab kerana kena takdir. Sentuhan tadi tak diiktiraf. Ya, kamu sentuh. Tapi sentuhan kamu tak diiktiraf. Sentuhan yang diiktiraf oleh syarak, massan syar'iyan, sentuhan yang diiktiraf oleh syarak adalah sentuhan yang mengikuti syariat dia. Iaitu kena wuduk. Faham itu maksudnya? Macam ni lah. Innamal a'malu bin niat. Sungguhnya amalan tu dengan niat. Setiap amalan tadi dengan niat. Ada orang buat amalan tak ada niat. Itu macam mana Nabi boleh takkid hasr al-amal bin niat. Ini Wahabi silap faham. Ada seorang ustaz ni, dia syarah, dia kata, takkan ada orang buat amalan tak ada niat. Dia kata, takkan bawa cangkui saja pergi ke kebun. Tak niat untuk nak pergi berkebun. Pergi tadi saja bawa, dia kata. Dia niat lah tu. Dah dia niat. Biar ada orang yang bawa cangkui saja tapi tak ada niat apa. Ada orang tu. Ni, otak dia jadi miring. Bawa cangkui pergi mata. Saya pergi kalau ustaz bawa cangkui. Bawa cangkui pergi. Habis tu, kamu nak kata dia ada niat juga. Tu. Kalau tidak, tak ada lah istilah orang dia lepas mayang. Dia kata, saya niat ke tak tadi. Macam mana dia boleh jadi syok macam tu kalau kata dia tidak niat? Cukup dengan seorang saja bagi tahu macam tu. Kita tahu dah kata berlaku masalah. Ada orang yang terlupa nak niat pada waktu tersebut. Dia tak kalah kat takbir, terlupa niat. Dia pun keliru lagi. Tadi dia niat solat zuhur ke asar. Macam mana boleh jadi macam tu? Kerana berlaku tidak niat. Berlaku kekeliruan dalam tu. Macam mana nak nafi waqi'? Nafi waqi' ni orang gila. Nafi waqi' ni orang gila. Seolah lagi pandai daripada para ulama' dan masyayikh yang mentakdirkan hadis ni. Itu ulama' takdir. Dia kata apa? Kata innamal a'malu bin niyat. Maksudnya innama sihhatuha bin niyatiha. Sahih amalan tadi dengan niatnya. Maksudnya amalan mungkin berlaku. Tapi sah ataupun tidak amalan tadi dinilai dengan niat dia. Kalau dia niat, maka baru amalan tadi sah. Ada aja amalan tadi dilakukan orang tu angkat meja apa, tapi tak ada niat. Cuba kalau dia niat angkat meja tadi kerana nak bantu umat. Kan? Kalau kata dia buka pintu kerana nak bagi gembira kepada seseorang.
Dan Al-Imam Ibnu Abi Jamrah kata, para ulama kena susun perbahasan yang menceritakan tentang niat ini kepada umat. Dan Al-Imam, semalam ada seorang post, dia share dekat dalam grup ni. Nah, ni tengok ni. Syekhul Islam Zakaria Ansari rahimahullah. Tak bukan ni. Ni bab lain. Tak ingatlah tak mana, tapi dia letakkan bab niat. Dan dia kata Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu ta'ala kata perlu diajar kepada umat ni dengan perkara berkaitan dengan niat. Kerana dengan niat saja kadang boleh mendapatkan pahala yang besar bagi seorang tersebut. Satu amalan diniatkan dengan pelbagai niat. Satu amalan je diniat dengan 3-4 niat pada waktu tersebut. 5-6 niat, 7-8 niat pun dia boleh niat. Macam yang saya selalu sebut, seorang lelaki bangun, disuruh oleh ayah dia untuk buka pintu waktu orang nak masuk. Maka kemudian dia pergi buka pintu, ayah dia tanya, apa yang kamu niat waktu buka pintu? Kata dia, dah ayah suruh. Dia tahu rugi. Kalau aku bangun tadi je niat dah berapa dah. Yang pertama, untuk menggembirakan orang tadi yang di depan pintu. Yang kedua, berikan senyuman kepadanya. Yang ketiga, menjawab salam dia. Yang keempat, saya buka tadi kerana imtithal dengan arahan ayah. Kerana imtithal dengan arahan ayah ni adalah minal qurubat. Termasuk benda yang baik dan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Tamam? Itu baru dah 4 dah. Bangun. Tamam? Jadi berapa ramai orang yang bangun dalam keadaan niat macam tu. Kadang dia bangun terus, tapi buka pintu, tak ada niat apa. Rugi. Okay? Dan kemudian yang kedua, takdir yang kedua kata tak perlu takdir dengan mudhaf. Sihah. Nah, kerana murad di dalam hadis ni, nafyu haqiqatil a'mal bintifai ruknihi atau syartihi wa huwa niyah. Kerana murad dalam hadis ni kata, menafikan hakikat